Pengguna berbangsa Melayu di Malaysia mencatatkan rekod perbelanjaan paling besar berbanding kaum lain, iaitu kira-kira RM109 bilion setiap bulan pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahawa sektor perniagaan di Malaysia disumbang oleh pembeli Melayu sebagai penjana ekonomi negara, walaupun diketahui kebanyakan perniagaan dimiliki oleh orang bukan Melayu, iaitu bangsa Cina. Tidak dapat dinafikan bahawa peniaga bukan Melayu sangat bergantung kepada orang Melayu yang merangkumi sekitar 60% jumlah penduduk negara Malaysia. Sebenarnya, peniaga di Malaysia akan terjejas sekiranya pengguna Melayu memilih untuk tidak lagi berbelanja di kedai-kedai mereka kerana kuasa ekonomi ditentukan oleh pengguna yang mempunyai wang untuk dibelanjakan. Namun, masih ramai orang Melayu tidak begitu prihatin tentang kuasa beli terbesar yang dimiliki mereka yang sememangnya boleh menekan sesetengah peniaga dan mempelekehkan kekuatan ekonomi Melayu. Kita juga dapat melihat kesan boikot yang bermula dari peristiwa 7 Oktober 2023 di Palestin kini menunjukkan kesan besar terhadap syarikat yang dianggap gergasi di Malaysia. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana kuasa beli orang Melayu boleh menjadi penentu kekuatan ekonomi negara. Teruskan menonton. American and coalition forces in the early stages of military operations. Saksikan dokumentari eksklusif dari APHD Channel di aplikasi mobile apps. Tiada gangguan iklan dan sekatan untuk semua video di platform ini. Muat turun sekarang di Apple Store dan juga di Google Play. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dengan terdiri daripada masyarakat majmuk berbilang kaum iaitu Melayu dan Bumiputera, Cina dan India. Pentadbiran semasa penjajahan British yang mengamalkan dasar pecah dan perintah menyebabkan kumpulan masyarakat terpisah dari segi aktiviti ekonomi. Sektor ekonomi telah menjadi identiti utama setiap bangsa, mengakibatkan berlakunya dominasi dalam sektor ekonomi oleh bangsa tertentu. Penduduk peribumi iaitu etnik Melayu lebih ramai tertumpu dalam sektor pertanian yang dianggap sebagai sektor ekonomi luar bandar, manakala etnik Cina dan India yang asalnya berhijrah ke tanah Melayu mendominasi sektor perniagaan dan perkilangan yang tertumpu di bandar. Penguasaan dalam sektor perniagaan dan perkilangan secara relatifnya telah memberi peluang pendapatan yang lebih baik berbanding sektor ekonomi di luar bandar, dan ini telah mewujudkan jurang dalam pencapaian sosioekonomi. Akibatnya, penduduk peribumi ketinggalan jauh dalam sektor ekonomi. Hanya selepas tanah Melayu memasuki era kemerdekaan, barulah masyarakat Melayu berpeluang melibatkan diri dalam ekonomi komersial. Menurut Dr. Muhammad Khalid, dalam bukunya Colour of Inequality menjelaskan salah satu ketidakmampuan usahawan Melayu bersaing adalah disebabkan rantaian ekonomi tertutup yang telah pun dikuasai sepenuhnya oleh bangsa Cina sejak dari awal di tanah Melayu. Kekayaan adalah kuasa paling berpengaruh dan akan memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk mempengaruhi polisi. Kesan daripada rantaian ekonomi tertutup ini telah dimanifestasi oleh kaum Melayu dengan melakukan kempen BMF sebelum ini. Pengagihan kekayaan yang tidak seimbang dalam sesuatu negara dan jika ia berlaku untuk jangka waktu yang panjang mampu menimbulkan ketegangan antara kaum. Tan Sri Robert Cook masih menduduki tempat pertama orang terkaya di Malaysia yang dipegang beliau selama lebih suku abad dengan jumlah kekayaan terkini pada April 2023 ialah 11.8 bilion US dollar. Daripada 50 individu yang disenaraikan oleh Forbes, hanya 3 orang Melayu yang tersenarai iaitu ahli perniagaan Tan Sri Sheikh Mokhtar Al-Bukhari, pemilik Westa Aviation Service Negara Berhad iaitu Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim dan tokoh perbankan iaitu Tan Sri Azman Hashim. Antara perkara paling penting dalam kejayaan sesuatu perniagaan ialah proses bagaimana sesuatu produk sampai ke tangan pengguna, iaitu diletakkan di rak-rak jualan pasaraya. Walaupun orang Melayu dilihat dapat mengeluarkan sesuatu produk yang sangat baik dan menarik, mereka masih gagal menguasai pasaran sekiranya tidak memahami proses rantaian pembekalan sesuatu perniagaan itu dari proses mendapatkan bahan mentah untuk pengeluaran sehinggalah ia dibeli oleh para pengguna. Ini kerana pada hari ini, 90% dari syarikat pengedaran barang-barang runcit adalah milik bukan Bumiputera. Realitinya, kebanyakan pengedar runcit ini adalah berbangsa Cina dan antara mereka telah bertapak sejak sekian lama, malah ada di antaranya wujud sebelum merdeka lagi. Ia merupakan perniagaan yang telah dijalankan turun-temurun dan ada yang sudah memasuki generasi ketiga hari ini.
Syarikat-syarikat pengedaran inilah yang menentukan kejayaan produk dijual di pasar raya atau kedai sebenarnya di luar sana. Walaupun syarikat pengeluar yang besar dan mampu menghasilkan produk yang bermutu untuk pengguna, mereka masih perlu melalui syarikat-syarikat pengedar untuk memastikan produk mereka menembusi pasaran. Statistik perbelanjaan mengikut kaum di Malaysia. Pada suku tahun ketiga 2023, jumlah populasi Malaysia dianggarkan sekitar 33.5 juta orang, iaitu meningkat 1.8% berbanding suku tahun ketiga 2022 seramai 32.9 juta orang. Etnik Melayu merangkumi 58%, iaitu 17.7 juta orang. Cina 22.6%, iaitu 6.9 juta orang. Bumi Putera selain Melayu 12.1%, iaitu 3.7 juta orang. India 6.6%, iaitu 2 juta orang, dan lain-lain 0.7%, seramai 0.2 juta orang. Perbelanjaan isi rumah yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan purata perbelanjaan bagi isi rumah di Malaysia ialah sebanyak RM5,150 sebulan pada tahun 2022, iaitu meningkat 3.7% daripada RM4,609 pada tahun 2019. Selain mengeluarkan belanja untuk membayar pelbagai bil, perbelanjaan bagi membeli makanan dan minuman seharian adalah antara terbanyak, iaitu sebanyak 16.3%, iaitu RM841 sebulan. Kuasa beli seramai 21.4 juta bumi putera boleh terus mencatat angka yang memberangsangkan apabila jumlah perbelanjaan mereka adalah paling tinggi berbanding kaum lain, iaitu RM109 bilion setiap bulan pada tahun 2022. Perbelanjaan keseluruhan 6.9 juta orang kaum Cina pula ialah RM47 bilion, diikuti 2 juta orang kaum India sebanyak RM12.2 bilion. Kuasa beli Melayu yang sangat besar. Walaupun orang Melayu tidak menguasai sektor perniagaan di Malaysia, mereka adalah golongan pembeli terbesar dan tanpa pembeli, perniagaan akan jatuh. Menurut laporan yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia, golongan bumi putera berbelanja lebih banyak bagi 7 daripada 13 kategori perbelanjaan, iaitu 66.7% daripada keseluruhan perbelanjaan purata bulanan. Kekuatan ekonomi sesebuah negara juga terletak pada kelas golongan pertengahan, iaitu mereka yang berpendapatan sederhana. Ini kerana kumpulan ini adalah merupakan majoriti penduduk sesebuah negara, termasuklah di Malaysia. Di negara ini, kumpulan berpendapatan sederhana ini adalah dibentuk oleh orang Melayu beragama Islam. Sudah diketahui bahawa sikap orang Melayu sememangnya suka berbelanja dan kurang membuat simpanan atau mengumpul harta yang banyak. Oleh itu, peniaga-peniaga banyak memberi fokus pemasaran untuk menarik pelanggan golongan pertengahan, iaitu orang Melayu. Apabila kita masuk ke pusat-pusat membeli belah, pembeli di mana-mana kedai rata-ratanya adalah orang Melayu yang memilih untuk berbelanja tanpa melibatkan sentimen perkauman, asalkan kedai tersebut selesa. Sebenarnya, pengguna Melayu tidak cenderung berbelanja di kedai milik kaum mereka sahaja. Namun sekiranya ada kesepakatan dalam membeli produk tertentu, ia mampu memberi kesan yang besar. Usaha membantu perniagaan sesama umat Islam telah lama berlangsung di era kerajaan Islam yang awal sehinggalah ke alam Melayu. Selain itu, para ulama tanah Melayu sewaktu menjelang kemerdekaan telah menumbuhkan pusat perekonomian Melayu Semalaya untuk memajukan lagi ekonomi orang Melayu ketika itu. Persatuan ini berjaya menjalankan 3 jenis projek perniagaan, iaitu kilang padi, stesen pam minyak dan stesen jana kuasa elektrik. Namun, politik yang dipegang oleh penjajah dan keadaan darurat yang berlaku menyebabkan inisiatif dan perkembangan ekonomi masyarakat Melayu turut terganggu. Orang Melayu kembali berusaha untuk mendaki hierarki penguasaan ekonomi dalam negara melalui kempen utamakan membeli barangan Muslim dan bumi putera. Tidak salah mengadakan kempen mengutamakan barangan dan perkhidmatan bumi putera dan Melayu Islam kerana ia bukanlah kempen boikot. Tambahan lagi, ia mendapati keperluan merapatkan jurang sosio-ekonomi masyarakat di Malaysia pada hari ini. Boikot dan kesannya. Boikot boleh menjatuhkan perniagaan. Tambahan lagi ketika ini, kesedaran majoriti pembeli di Malaysia yang terdiri daripada orang Melayu Islam semakin tinggi. Perpaduan antara kaum Melayu juga akan bangkit dengan pantas jika isu-isu melibatkan agama dipermainkan oleh kaum lain. Tindakan yang dilihat tidak adil, contohnya tiada tindakan keras apabila melibatkan kaum tertentu terhadap isu yang sangat penting, akan menyebabkan tohmahan dan kemarahan berterusan daripada rakyat. Namun, jika ekonomi negara terkesan, pada akhirnya ia akan memaksa kerajaan untuk bertindak juga. Boikot adalah hak pengguna dan bukanlah kesalahan di sisi undang-undang kerana pengguna hanya menggunakan kuasa mereka untuk memilih di manakah wang akan dibelanjakan.
Tuduhan bahawa terdapat pihak yang masuk boikot tidak boleh sewenangnya dilemparkan kerana kita lihat ketika ini orang Melayu rata-rata sangat marah dengan permainan jelik sesetengah peniaga dan memilih untuk memboikot kedai tersebut. Kuasa beli yang besar oleh Bumiputra juga terbukti berjaya dalam menjayakan kempen boikot produk pro-Israel dan Amerika Syarikat sejak serangan terhadap Palestin. Kesan positif pada masa yang sama ialah ia membantu meningkatkan permintaan terhadap barangan buatan Malaysia. Kita telah melihat bahawa pemilik perniagaan yang menyokong Israel seperti Starbucks mengakibatkan Berjaya Foods rugi besar sebanyak RM42.58 juta. Malah pengasas Berjaya Corporation iaitu Tan Sri Vincent Tan sendiri telah merayu untuk menghentikan boikot dengan alasan ianya adalah syarikat milik Malaysia dan terdiri daripada ramai pekerja Melayu Islam. Di peringkat global pula, saham syarikat Starbucks telah menjunam dan kerugian hampir $12 bilion dalam tempoh 3 bulan sahaja. Kesan terhadap perniagaan boleh mengambil masa bertahun-tahun untuk pulih dan syarikat yang terlibat juga mungkin terpaksa menukar sepenuhnya jenama mereka selain ada perniagaan franchise yang sudah menutup lokasi perniagaan kerana ketiadaan pelanggan. Begitu juga jualan produk-produk yang dikaitkan dengan orang Yahudi diboikot dengan meluas di Malaysia. Usaha kecil ini mungkin dipandang remeh oleh musuh Islam, namun dengan usaha berterusan dalam skala global, ia dapat menumpukan ekonomi pro-Israel dan Amerika Syarikat. Situasi ini telah membuka peluang pengusaha produk tempatan untuk mempromosikan barangan mereka di pelbagai platform sedia ada. Tidak dinafikan bahawa produk tempatan semakin berkualiti dan bersifat premium setanding dengan produk diimport. Kesimpulannya, orang Melayu mempunyai kuasa beli paling besar kerana mempunyai jumlah penduduk paling ramai di Malaysia. Selain sifat mereka dari semua lapisan generasi tanpa mengira umur adalah gemar berbelanja. Kuasa membeli menentukan perniagaan maju atau mundur kerana pengguna mempunyai maklumat mengenai barang dan perkhidmatan yang akan dibeli. Walaupun Melayu adalah bangsa yang bertoleransi dan lembut, namun apabila pembeli Islam menunjukkan taringnya, perniagaan milik taikun gergasi juga boleh jatuh jika mereka bersatu padu.